إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا وأمورنا ويسر لنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kabar semua sihat? Alhamdulillah. Jika orang ada kita boleh kata belum ya? Orang kan ada bini dia. Alhamdulillah, pertama dan segalanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam, dengan nikmat ruang dan peluang atau masa yang Allah berikan kita pada malam ini dapat kita menyambung sekali lagi tuan-tuan dan puan kelas kita berkenaan dengan ilmu dan tajwid. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi tadi kita digemparkan kejadian satu iaitu gempa bumi yang berlaku di Sumatera dan terasa di pantai Semenanjung Barat Malaysia kakak ipar saya berada di Putrajaya, memang rasa dia duduk di apartment 18 memang rasa di barat di Putrajaya, di Lembah Gelang, Westport okey. Kita kongsikan sama-sama tuan-tuan, iaitu doa ketika gempa bumi gempa bumi ke ataupun berlaku di wafat ke. Nanti saya kongsikan dalam grup kita insya-Allah. Yang mana doa ini daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama tuan-tuan kita sampai di sama-sama insya-Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilta bi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilata bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu kebaikan atas apa yang terjadi dan kebaikan apa yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang engkau kirimkan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan atas apa yang terjadi dan keburukan yang terjadi di dalamnya dan keburukan apa yang engkau kirimkan. Ini hadis tuan-tuan, hadis At-Tirmizi, maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, nanti saya kongsikan adalah grup kita insya-Allah. Dan macam-macam tuan-tuan berlaku di Ukraine dengan Rusia pula, bertengkar pula sama-sama kita doakan supaya Allah melindungi semua insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita teruskan kepada kita baca sedikit fadilat membaca Al-Quran. Hadis kita, hadis yang ke
dua hadis yang ke-11 muka surat 20 dalam kitab kita, yang mana berbunyi an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu lis-sahibil Qur'an iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada pembaca Al-Quran yang di akhirat nanti, bacalah Al-Quran dan naiklah ke syurga, serta bacalah seperti engkau bacakan sewaktu di dunia. Sesungguhnya kedudukan dan tempat tinggalmu di syurga berdasarkan akhir ayat yang kau baca. Riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Baik. Ini kelebihan kita membaca Al-Quran sewaktu kita di dunia. Allah perintahkan kita, naiklah kamu ke syurga, ke syurga seperti mana kau bacakan sewaktu di dunia. Dan sesungguhnya kedudukan kita ni tuan-tuan, berdasarkan ayat akhir ayat yang kau baca semasa kita berada di dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, kepada sesiapa yang sentiasa membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Seperti mana tadi kita dengar khutbah Jumaat, yang mana kita ni baca Al-Quran bukan baca dan hafalan sahaja, tetapi kita mentadabbur. Mentadabbur ni menerokai dan menghayati isi kandungan ayat suci Al-Quran. Maka kalau kita menghayati tuan-tuan, kita mentadabbur, maka tidaklah berlaku perkara-perkara yang banyak dia. Maksudnya tidak berlaku rasuah, tidak berlaku maksudnya kerosakan rumah tangga, gejala sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan, diteruskan pada malam ini tajuk kita habiskan hukum muttasil. Baik. Kita ulang secara ringkas tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara asasnya mad ini tuan-tuan, mad terbahagi kepada dua, iaitu mad asli dan yang kedua iaitu mad far'i. Mad asli kita dah selesai dan pada malam ini kita akan sambung mad far'i. Mad far'i ini tuan-tuan berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama disebabkan hamzah, disebabkan hamzah, dan yang kedua disebabkan tanda mati, yakni sukun. Baik. Pengenalan bagi mad muttasil iaitu apa dia? Memanjangkan bacaan, memanjangkan bukan muttasil. Mad far'i, mad far'i bermaksud memanjangkan bacaan disebabkan salah satu huruf mad, iaitu alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf hamzah atau dengan huruf yang bertanda mati. Okay, Dan pada minggu lepas tuan-tuan, kita hanya fokuskan kepada salah satu huruf mad, iaitu alif, waw dan ya bertemu dengan huruf hamzah, yang mana bertemu dengan huruf hamzah ini terbahagi ataupun terkeluarnya 4 jenis mad, iaitu mad muttasil, mad munfasil, mad badal dan mad silah kubra. Baik, baik, apa pengertian mad muttasil? Kita ulang balik tuan-tuan, kena ulang. Mad muttasil ini apa dia? Berlaku apabila huruf mad, iaitu huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Baik. Mad muttasil juga dinamakan, sebab apa dipanggil mad muttasil? Sebab apa? Bermaksud bersambung. Dikatakan bersambung sebab apa? Berlaku dalam satu perkataan. Dan kemudiannya dinamakan juga sebagai mad wajib. Mad wajib muttasil sebab apa? Semua qurra ataupun semua pembaca Al-Quran ini bersepakat wajib membacanya dengan kadar panjang yang melebihi daripada hukum mad asli.
mad asli. Dan ketiga, hanya berlaku pada dua keadaan sahaja tuan-tuan, iaitu pada awal, bukan pada awal, pada tengah perkataan dan pada akhir perkataan. Baik, kita sudah lihat contoh pada huruf mad, iaitu huruf mad alif. Huruf mad alif. Kalau tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 99, kita ulang secara ringkas tuan-tuan. Baik, yang mana terdapat banyak contoh mad muttasil daripada huruf alif mad, yang mana huruf alif mad itu bertanda mati dan sebelumnya berbaris di atas. Dalam Al-Quran sama ada yang terletak di tengah ataupun di akhir perkataan. Baik, tuan-tuan boleh muka surat 100, kita lihat sebelah tu. Baik, contoh ni kita telah teliti, kita telah bincang dan kita telah baca. Dan pada malam ini kita akan sambung pada huruf mad yang kedua, iaitu huruf waw. Huruf waw yang mana kita baca B tu tuan-tuan. Terdapat beberapa contoh mad muttasil daripada huruf waw, yang mana huruf waw itu bertanda mati dan sebelumnya tuan-tuan mesti berbaris di hadapan. Ini kita dah baca kan? Ada Okey, baik. Kemudian ia berlaku sama ada di tengah ataupun akhir perkataan. Okey, yang ni kita dah sentuh, kita dah baca dah. Baik, tuan-tuan, kita pergi kepada C. Baik, C yang ketiga kita akan sentuh huruf mad, iaitu yang ketiga, iaitu huruf ya. Baik, kita baca sedikit. Terdapat beberapa contoh mad muttasil daripada huruf ya, mad yang mana ya itu bertanda mati dan sebelumnya mesti berbaris bawah. Tuan-tuan tolong gariskan. Kalau tuan-tuan ada pen atau pensel, gariskan tanda kat sikit lah. Maksudnya ini panduan kita kaedah. Tajwid ni dia kaedah kita kena ingat. Kena ingat dan selalu kita buat secara teori dan praktikal, insyaAllah. Ia yang bertanda mati dan sebelumnya berbaris di bawah dalam Al-Quran sama ada terletak di tengah ataupun di akhir perkataan. Baik, kita baca dulu tuan-tuan. Baik, kita lihat sama-sama jadual yang ada dalam buku kita ni, yang mana mad muttasil di tengah perkataan. Hanya ini contohnya dalam Al-Quran. Okay, baik, kita tengok sama-sama. Yang pertama kita baca, tuan-tuan boleh kita baca dulu, kemudian kita nanti baru kita bincangkan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, baik, kita baca pada yang pertengahan perkataan. Ini tengah tuan-tuan, di tengah. Kalau tuan-tuan tengok ayat tu, surah apa ni? Kalau tuan-tuan pernah tengok surah apa tuan-tuan? Surah Al-Mulk. Yang mana bunyinya falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru, kan ila akhir ayat. Maksudnya potongan ayat ni tuan-tuan berada di tengah perkataan. Baik, yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita kan 1 2 3. Bari'una. Sekali lagi tuan-tuan, 1 2 3. Bari'una. Okey, dan yang ketiga, hani'an. 1 2 3. Hani'an mari'a. Sekali lagi tuan-tuan, hani'an mari'a. Baik, kita teruskan kepada muka surat 101, yang mana mad muttasil di akhir perkataan. Maksudnya tuan-tuan, di akhir itu maksudnya dia berada di hujung lah. Okey, kan? Bila kata berakhir, untuk kita tujuannya adalah untuk kita waqaf, kita berhenti. Baik, kita baca sama-sama potongan, setiap potongan yang ada dalam jadual ni tuan-tuan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بريء المسيء النسيء يضيء وجيء سيء تفيء. Baik tuan-tuan, kita bincang sama-sama dan kita keluarkan hukum mad muttasil bagi salah satu huruf mad, iaitu huruf waw. Huruf sebagai huruf ya. Itu tembuk itu. Kemudian Betul mana tu? saya keluarkan dua contoh, tuan-tuan, kita tengok sama-sama. Kita ambil contoh yang pertama, siyat. Kemudian bari'una. Kemudian kita ambil yang di akhir perkataan yudhi'u. Yang seterusnya kita ambil wajib tafi'ah. Tak yang ani an mari tak boleh jadi huruf yang apa? Akhir. Boleh? Bari'ah. Boleh Dia tengah dan akhir. Ha? Tengah dan akhir. Awal dan akhir. Boleh. Nanti bisa faham itu. Si at bari'una. Kemudian yudhi'una. Kemudian tafi'u. Baik tuan-tuan, baik, kita lihat sama-sama tuan-tuan. Kita nak tahu bagaimana adanya hukum mad muttasil. Kita lihat sama-sama. Yang pertama tuan-tuan, kita kena lihat mesti ada huruf mad, iaitu huruf ya. Yang mana ya itu dibagi tahu pada kita bahawa ya itu mesti bertanda mati, kemudian sebelumnya mesti berbaris bawah. Baik tuan-tuan, kita lihat sama-sama potongan ayat si'at, yang mana tuan-tuan terdapat huruf mad, iaitu huruf ya, yang tak ada sebarang tanda, kita sebut tanda mati, di atasnya kosong. Kemudian sebelumnya mesti berbaris bawah. Dan tuan-tuan yang selepasnya mesti bertemu dengan huruf hamzah. Okay, kita buat secara ringkas. Baris bawah, kemudian ya yang tidak ada sebarang tanda bertemu dengan huruf hamzah. Dan kita tambah satu lagi, mesti ada tanda panjang. Baik. Maka
maka ini adalah hukum mad muttasil ataupun disebut mad wajib muttasil. Begitu juga dengan nombor 2. Kita lihat sama-sama tuan-tuan. Bari'una. Adakah ini mad muttasil? Okey, ya betul, ini adalah mad muttasil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab terdapat di dalamnya huruf ya, iaitu huruf mad yang tidak sebarang tanda mati sebelumnya baris bawah dan bertemu selepasnya huruf hamzah. Okey, kita keluarkan secara formula lah. Sebelumnya baris bawah, kemudian ya yang tidak ada sebarang tanda bertemu selepasnya hamzah. Okey, baik. Di akhir perkataan tuan-tuan, begitu juga sama juga dia punya kaedah dia. Yang pertama kita lihat huruf mad, iaitu huruf mad ya. Okay, yang mana huruf mad ini, huruf ya ini tidak ada sebarang tanda. Kemudian sebelumnya berbaris bawah dan bertemu selepasnya huruf hamzah. Sebab mad muttasil, kalau kita tahu dari segi pengenalan tadi ialah pertemuan salah satu huruf mad, iaitu alif ataupun waw ataupun ya bertemu selepasnya huruf hamzah. Baik, kita keluarkan baris bawah ya bertemu dengan huruf hamzah. Kita tambah sikit cari ada semua, ada dekat panjang. Begitu juga dengan yang terakhir tafi'u, yang mana ada huruf mad iaitu huruf ya sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya tuan-tuan yang mad ini bertemu dengan hamzah. Maka tuan-tuan ini adalah mad muttasil ataupun kita sebut mad wajib muttasil. Muttasil ni apa maksudnya tuan-tuan? Bersambung ataupun kita sebut berangkai. Okay. Lawan kepada sambung tuan-tuan, pisau. Nanti kita akan belajar tentang mad munfasil pula, insya-Allah. Selepas ni okey, baik. Kita dah selesai dah. Kita sentuh huruf mad iaitu alif, huruf waw dan huruf ya. Baik, sekarang kita nak bincangkan sama-sama tuan-tuan, iaitu yang seterusnya kadar panjang bacaan mad muttasil. Okey, secara umumnya kadar bacaan mad muttasil dilihat mengikut kedudukan huruf hamzah dalam sesuatu perkataan. Jika huruf hamzah terletak di tengah perkataan seperti ja'akum, maka kadar panjang bacaannya adalah seperti berikut. Tuan-tuan, mad muttasil ni kadar bacaan dia kena ikut kedudukan. Dia kena tengok kedudukan huruf hamzah dalam sesuatu perkataan, sama ada di tengah ataupun di akhir. Kena tahu kedudukan sama ada hamzah itu di tengah ataupun di akhir, baru kita tahu kadar panjang bacaan mad muttasil. Baik kan? Siapa tahu? Baik, kita lihat contoh yang ada dekat situ, yang mana potongan ayat yang berbunyi ja'akum, ja'akum. Yang mana ja'akum itu huruf hamzahnya berada di mana tuan-tuan? Di tengah perkataan. Orang Negeri Sembilan kata apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah, betul kan? Okey, huruf hamzah terletak di tengah perkataan. Okey, baik. Apabila berada di tengah perkataan pula, okey, saya tulis sini mad muttasil kadar kadar panjang. Kita tengok sama-sama. Saya buat ringkas. Kadar panjang bacaan bagi mad muttasil. Kadar panjang bacaan mad muttasil ni tuan-tuan, kita kena tengok yang pertama sekali kedudukan huruf hamzah, sama ada dia berada di tengah atau di akhir
perkataan. Perkataan. Okey. Baik, sekarang kita nak sentuh kepada yang pertama sekali. Kita nak tengok tengah. Okey, tengah. Yang ni akhir. Okey, kita fokus yang tengah dulu tuan-tuan. Yang mana tengah ini, mana kedudukan hamzah yang berada di tengah, ada pecah lagi tuan-tuan. Sama ada secara kita baca secara wasal ataupun kita baca secara waqaf. Waqaf ni apa tuan-tuan? Waqaf ni maksudnya berhenti, wasal maksudnya kita sambung. Okey, baik. Okey, sewaktu kita menyambungkan bacaan, contoh dia ja'akum, tuan-tuan kena baca dengan kadar harakat iaitu 4 dan 5 harakat. Maksudnya 4 ataupun 5 harakat. Bukan maksudnya tuan-tuan 4 dan 5 lepas tu 5 tambah pula kan. Dia 4 ataupun 5. Tuan-tuan kena faham. Jangan tuan-tuan baca 4 dan 5. Oh, dia 2. Salah. 4 ataupun 5 harakat. Dan apabila waqaf pula tuan-tuan, berapa? 4 ataupun 5 harakat juga. Sebab apa? Sebab hamzah berada di tengah perkataan. Okay, contoh dia, kita cuba baca semua tuan-tuan. Apabila wasal, kita ambil perkataan ayat dari mana? Ja'akum. Okay, sama-sama. Ja'akum. Baik, kita baca secara wasal. Okay, sama-sama tuan-tuan. 1, kita buat 4 dulu boleh kan? 1, 2, 3. Ja'akum. Okay, boleh kan? Kita buat 5 pula tuan-tuan. Ja'akum. Itu kita sambung. Kalau kita berhenti, apa berlaku pada ni? Kita tak boleh ja'a. Kena ja'a. Kita matikan kum ni. Ni. Sebab apa? Kita nak waqaf. Ja'. 4 dan 5 ketika waqaf, yang mana huruf hamzah itu berada di tengah. 1, 2, 3, kita buat 4 dulu kan. Itu jangan bunyikan. Kita matikan dulu sebab kita tujuan kita nak waqaf. Sekali lagi tuan-tuan. Okey, kemudian kita buat 5. Okey, baiklah. Itu ketika waqaf. Okey, manakala akhir pula berbeza dengan tengah tadi. Kita tengok sama-sama. Baik, kita lihat ke surat belakang. Okay, sebelum tu kita tengok 101 bawah tu tuan-tuan. Sekiranya huruf hamzah itu terletak di akhir perkataan seperti ja'a, maka kadar panjang bacaannya adalah seperti berikut. Baik, kita tengok sama-sama. Okay, yang ni kedudukan huruf hamzahnya terletak di akhir perkataan. Baik, pun berlaku ada dua keadaan. Kita nak wasal ataupun kita nak waqaf. Okay, kita tengok sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sewaktu menyambung bacaan, panjang bacaan tuan-tuan kita kena baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Ini ketika wasal, yang mana berada di akhir perkataan. Manakala waqaf pula tuan-tuan, dia berbeza. Dia tambah satu lagi, 4 ataupun 5 ataupun 6 harakat apabila kita nak waqaf. Okay. Contoh ayat ja'a. Ini contoh. Contoh sekiranya hamzah ini berada di akhir perkataan. Okay.
Kalau sambung, dia akan jadi 4 ataupun 5. Contoh dia kita buat sama-sama macam yang asal tadi, macam yang tengah tadi, sama dengan yang ni okay, sama-sama tuan-tuan kita cuba baca ja'a dengan tujuan yang kita nak wasal kita sambung 1, 2, 3, kita buat 4 dulu. Ja'a okay, kita buat 5 pula tuan-tuan. Ja'a okay, baik, itu wasal. Kalau waqaf tuan-tuan, kita matikan huruf hamzah. Dia tak bunyi ja'a. Macam tu okay, 1, 2, 3, kita cuba buat 4 dulu 1, 2, 3. Okay, kita buat 5. Kita buat 6. Okay. Beginilah kadar panjang bacaan bagi hukum mad muttasil. Okay, kalau tuan-tuan rasa ragu-ragu nak panjang ni macam mana, tuan-tuan kita boleh gerakkan jari. Contoh dalam surah Al-Fatihah kena wajib 6. Waladdallin. Kalau rasa was-was, betul ke panjang ni tak betul, kita gerakkan jari, boleh tak ada masalah, sebab dia pergerakan hanya kecil sahaja. Jari tak apa, jangan tangan. Waladdallin. Takut pendek sangat kan? Waladdallin. Kalau pendek tak sempurna bacaan. Sebab apa? Waladdallin itu wajib 6 harakat dari sudut kadar panjang bacaan. Sebab hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Nanti kita akan belajar insya-Allah selepas ni Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu pada malam ini. Ada soalan tuan-tuan? Ada soalan tuan-tuan ada? InsyaAllah Jumaat hari Ahad ada insyaAllah tuan? Ada insyaAllah. Kita tuan-tuan usul jenazah. Jarak rakaat tu. Jarak rakaat yang antara satu tu berapa saat? Jar. Berapa saat? Berapa saat? Yang itu tuan-tuan kena praktik kan. Kita tak boleh nak sebut berapa saat dia berdasarkan orang tu. Kalau baca laju, baca perlahan dia berbeza. Ada kita contoh baca laju ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau perlahan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia berdasarkan pada pembaca. Kalau haji rasa bawah saja, misal pakai tangan dia jadi. Ya, antara jari tu. Jangan tuan-tuan main pula. Tahiyat tu pun boleh juga. Ada setengah dia nak khusyuk, dia goyangkan at-tahiyyat. Dia macam eja tu tau tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tau at-tahiyyat. Jangan tuan-tuan naik atas at-tahiyyat orang atas batal. Ini sebab pergerakan ni adalah anggota besar yang boleh menyebabkan pergerakan 3 kali lebih 3 kali batal. Kalau yang ni seluruh tak at-tahiyyat boleh dimaafkan Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kelemahan dari segi penyampaian yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini memberi manfaat kepada saya sendiri dan tuan-tuan, dan dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga kita insya-Allah, terutamanya dalam ilmu Al-Quran. Baik, kita sudahi bacaan kelas kita pada malam ini dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ورزقا واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan atas pertemuan dan perhatian. Taqabbalallah.